Ini terbaru. 5 menteri DAP diarah letak jawatan. Woi, suka-sukamu. 5 menteri DAP diarah letak jawatan. Woi, suka-sukamu. Nah, itu saya punya respon awal lah. Suka-sukamu saja tuntut 5 menteri DAP letak jawatan. Kenapa mereka tuntut? Nah, ini berita dia. Oke, baik, kita kongsilah. Persatuan Teo Beng Hok tuntut 5 menteri DAP letak jawatan. Kita menghargai, kita menghormati, dan kita masih ingat apa yang berlaku kepada Teo Beng Hok. Tetapi untuk minta dengan begitu mudah 5 menteri DAP letak jawatan itu tidak begitu mudah lah. Persatuan Teo Beng Hok untuk kemajuan demokrasi menggesa 5 menteri daripada DAP untuk meletak jawatan sebagai tanda protes terhadap keputusan Jabatan Peguam Negara mengklasifikasikan kematian Beng Hok sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Pengerusi persatuan itu, Eng Yap Hua, berkata, para menteri terbabit yaitu Anthony Lok, Gobind Singh Dio, Nga Koming, Sim Chi Kyong, dan Hana Yo perlu mengambil tanggungjawab bagi pihak parti itu kerana gagal menunaikan janji untuk menegakkan keadilan untuk Beng Hok, Dia kata Persatuan Teo Beng Hok untuk kemajuan demokrasi percaya bahawa pemimpin DAP tidak seharusnya berselindung di sebalik alasan tanggungjawab bersama kabinet tanpa mengambil sebarang tindakan. Dia kata politik adalah seni segala mungkin. Dan DAP boleh menggunakan kekuatannya sebagai parti terbesar dalam gabungan pemerintah untuk mendesak agensi penguatkuasaan agar membongkar kebenaran dan menegakkan keadilan untuk Beng Hok, kata Eng dalam satu kenyataan. Lok yang kini adalah merupakan Setiausaha Agung Parti bertanggungjawab menganjurkan majlis memperingati mendiang Beng Hok ketika memegang jawatan Ketua Pemuda. Semalam adik perempuan Beng Hok, Teo Lee Lan, mengecam siasatan terbaru dengan mengatakan ia mengulang teori lama bahawa abangnya bunuh diri tanpa menyiasat kemungkinan dibunuh. Pada Khamis 22 Mei, dia berkata keputusan mengklasifikasikan kematian abangnya sebagai NFA tidak selaras dengan janji-janji yang pernah dibuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pada tahun 2009, Beng Hok pembantu kepada Adun Seri Kembangan ketika itu, Yan Yong Hian Wah, ditemui mati selepas di soal siasat semalam di pejabat SPRM. Semalaman di pejabat SPRM Selangor yang ketika itu beroperasi di Plaza Masalam Shah Alam. Okey. Suruhanjaya Siasatan Diraja pada tahun 2011 memutuskan bahawa mendiang didorong untuk membunuh diri akibat sesi soal siasat yang agresif. Namun Mahkamah Rayuan pada tahun 2014 memutuskan bahawa kematiannya disebabkan atau dipercepatkan oleh perbuatan salah laku, termasuk kemungkinan daripada seorang SPRM sendiri. Anda boleh baca seluruhan artikel itu di Malaysia Kini, 25 Mei. Tajuk dia Persatuan Teo Beng Hok tuntut 5 menteri DAP letak jawatan. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah mereka akan ikut letak jawatan? Bagi saya tidaklah. Tidak. Okey, tidak perlulah mereka letak jawatan. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin minta pendapat anda sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika Mahathir menyatakan kalau dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, dia tidak akan membuat apa-apa, dia tidak akan menekankan sekatan untuk 3R. Terkejut saya tahu.
Terkejut saya. Anda boleh cari itu di Google lah. Cari Google saja. Soalan saya sekarang, mana Hadi Awang, mana Muhyiddin Yassin? Kenapa diorang tidak bising? Kenapa diorang tidak bising apabila Mahathir kata begitu? Cubalah bayangkan kalau itu, kata-kata itu keluar daripada Lim Kit Siang. Kalau kata-kata itu keluar daripada Lim Guan Eng kah, Lim Kit Siang kah, memang luar biasa akan berlaku itu, memang. Kenapa dorang tidak bising pula? Kenapa dorang tidak bising pula kepada Mahathir? Tegurlah Mahathir tuh. Bukankah Hadi Awang mau mempertahankan agama, bangsa, raja-raja? Kenapa biarkan saja Mahathir? Ini bahaya betul Mahathir nih. Tiba-tiba tidak ada, mana boleh? Kan mana boleh? Kalaulah Lim Kit Siang yang cakap begitu, memang huru hara jadinya pas. Bersatu pun huru hara terus. Huru hara terus. Pening. Apa sudah jadi nih? Apa sudah jadi? Oke, jadi kerana itu, pada pendapat saya, akhirnya, sampai saya pikir begini toh. Sampai saya terpikir, ini pikiran saja. Mungkin sudah masanya untuk Agung ambil tindakan lah. Ambil tindakan dikeras. Agung perlu untuk pikirkan bagaimana kalau ada manusia-manusia begini yang cuba untuk tidak hormat lagi kepada yang disebut 3R. Macam mana pun kita mau bersuara, tuan-tuan dan puan-puan. Kebebasan macam mana sekalipun, pada saya segala sesuatu ada hadnya. Ada limit dia. Dan limit bagi di Malaysia jangan sentuh 3R itu saja. Kalau itu pun tidak dapat dihormati, susahlah. Susahlah. Harap-harap kalau betul-betul Hadi Awang ni hero, betul-betul dia mau jadi hero, tunjukkanlah, pergilah sound Mahathir, kasih sound dia betul. Sudah tua, tidak sadar diri, mau mainkan lagi isu yang bahaya begini. Ini boleh menyemarakkan api kebencian, hasutan untuk perkauman. Masalah, jangan. Kita harus mengelak daripada perkara ini berlaku. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, harap-harap Mahathir jangan lagi keluarkan kenyataan-kenyataan yang berbahaya macam begitu kan. Ataupun Mahathir sekarang memang kadang-kadang dia tidak sedar apa yang dia cakap. Mungkinlah kan. Ya deh. Oke. Apa pendapat Anda? Tinggalkan komen Anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Ini satu artikel baru saya terima. Ini artikel memang hebat lah. Tiba masanya kabinet dirombak. Kabinet rombak. Tiba masanya kabinet dirombak, itu soalan dia. Memahami Datuk Sri Rafizi Ramli melalui bait-bait ucapannya, ungkapannya, dan pernah menemu bualnya, beliau seorang yang berpegang kepada prinsip. Apabila beliau kalah kepada Nurul Izzah Anwar dalam persaingan merebut jawatan timbalan presiden dalam pemilihan PKR Jumaat lalu, adakah Rafizi yang sekarang berusia 47 tahun akan melunaskan kesediaannya untuk melepaskan jawatannya dalam kabinet? Menteri Ekonomi itu menyatakan kesediaannya untuk berbuat demikian dalam podcast yang bakar Menteri YBM ketika berkempen pemilihan parti yang disiarkan secara langsung di media sosial pada 10 Mei yang lalu. Okey. Jadi, kalau Rafizi letak jawatan,
perlunya ada untuk sekurang-kurangnya satu jawatan kosong di dalam kabinet. Tapi itu dia. Sebelum itu ada lagi beberapa artikel yang saya baca menyatakan ada seorang dua lagi yang sedia mungkin untuk letak jawatan juga kalau kalah. Jadi adakah akan terjadinya rombakan kabinet untuk julung-julung kalinya? Untuk kedua kali sudah. Siapa yang bakal ditukar? Persoalan utama ialah siapa yang layak untuk gantikan Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Sebagai Menteri Ekonomi, siapa yang layak untuk jadi pengganti dia? Susah juga mau pikir pengganti dia sebenarnya. Sebab bagi saya, Rafizi Ramli sudah cukup berkredibiliti. Rafizi Ramli memang sudah cukup berpengalaman, banyak pengetahuan, dan sepanjang dia jadi Menteri Ekonomi, banyak betul pencapaian negara. Banyak pencapaian negara yang padu-padu gitu. Oke. Jadi pada pendapat Anda, sesuaikah, perlukah untuk Menteri Kabinet ini di reshuffle atau dirombak? Perlukah? Sesuaikah masa sekarang untuk dirombak? Sesuaikah untuk dirombak? Bagi saya belum sesuai untuk dirombak. Dan seterusnya, pendapat saya, kenapa perlu rombak pula? Itulah soalan saya. Kenapa perlu rombak? Tidak perlu rombak kot. Tidak perlu. Sebab sekarang kerajaan masih okey. Hanya Rafizi Ramli je kalah pun. Dia kalah saja pun. Bukannya ada apa pun. Bukan dia ada masalah disiplin ke apakah. Dia kalah saja. Okey. Tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Perlu dirombak atau tidak? Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera. Selamat petang. Saya ada satu soalan kepada tuan-tuan dan perempuan yang saya harap tuan-tuan dan perempuan jawab di komen. Beranikah PAS seperti PKR? Beranikah PAS seperti PKR untuk membuka semua perlawanan pertandingan di dalam parti secara demokrasi? Beranikah PAS untuk membuka gelanggang pertandingan dengan membenarkan Hadi Awang pun dicabar? Beranikah PAS? Beranikah PAS? Sebab sekarang ini ramai sangat orang kata PKR itu ini, Rafizi itu ini, ramai lagi yang lain itu ini, macam-macam lah. Walaun beranikah? Beranikah untuk betul-betul bertanding dengan betul bertanding? Cuba kasih bertanding lah. Cuba Hadi Awang sedia untuk bertanding. Tapi masalah dia, siapa yang mau lawan dia kan? Itulah masalah dia. Di dalam PAS, diorang sepakat tahu untuk mau lawan dia, kasih menang dia terus. Saya pun tidak tahu kenapa lah. Mungkin itu sudah tradisi kan? Mungkin itu sudah kebiasaan, kebiasaan di dalam PAS. Tapi maksud saya, andai katakanlah PAS tiba-tiba ada orang tiba-tiba yang cukup berani, untuk sedia melawan Hadi Awang untuk jawatan presiden. Kamu rasa Hadi Awang menang kah kalah? Kamu rasa Hadi Awang menang kah kalah? Kalau tiba-tiba ada orang yang berani lawan dia, tiba-tiba ada orang yang sanggup untuk bertanding dengan dia di dalam pemilihan, kamu rasa Hadi Awang menang kah kalah? Pada pendapat saya Hadi Awang kalah. Kenapa? Alasan saya mudah saja. Simple saja saya punya alasan.
Alasan saya simple, yaitu hadiah wang sudah tua. Itu saja. Hadiah wang sudah cukup tua. Sekarang parti perlu orang muda yang dapat memacu idea baru, yang dapat menarik minat pengundi baru. Itu saya punya apa yang saya nampak lah. Sebab sekarang nih, kalaulah tiba-tiba orang muda tidak lagi mau sokong PAS, sengsara PAS. Kalau orang muda tidak lagi sokong PAS, sengsara betul. Sebab yang sekarang ini memang yang paling kuat menyokong PAS orang tua-tua lah. Orang paci-paci, maci-maci, itu yang paling kuat kot. Mungkin lah kan. Tapi kalau orang muda agak susah sudah diajak rasanya. Jadi kerana itu bagi saya kalau hadiah wang bertanding dia memang kalah lah. Memang kalah. Tapi itu pendapat saya. Kalau pendapat kamu macam mana? Anda boleh tinggalkan komen. Anda boleh tinggal di ruangan komen. Kalau hadiah wang bertanding dia menang kah kalah? Ataupun macam mana sekalipun hadiah wang tetap menang juga. Memang tiada kah yang berani lawan dia? Saya pun tidak pastilah kan. Oke, kita doa-doakanlah. Semoga yang terbaik saja yang akan berlaku lah. Oke, semoga Tok Guru Hadi Awang terus sihat untuk terus dapat menjadi pemimpin PAS. Tahniah diucapkan. Baik. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Habislah jerung-jerung Malaysia, naga-naga, puaka penyakau Malaysia berada dalam keadaan yang bahaya sekarang. Tidur susah, makan tak kenyang, mandi pun tak pandai basah-basah. Kenapa tidaknya? Terbaru ya. Ini terbaru. Jabatan Akuntan telah mengesan transaksi penipuan. Ini satu lagi. Jabatan Akuntan telah mengesan transaksi penipuan bernilai 10.4 juta. 10.4 juta Jabatan Persekutuan sebuah negeri. Negeri apa tu? Negeri apa ya? Jabatan Akuntan Negara Malaysia telah mengesan satu transaksi penipuan, membabitkan penjawat awam sebuah jabatan kerajaan persekutuan di sebuah negeri berjumlah 10.4 juta dalam tempoh 2019 hingga tahun lalu. Akuntan Negara Malaysia Noryati Ahmad berkata, bagaimanapun tindakan susulan sudah diambil pihak berkuasa tempatan terhadap pihak terbabit. Katanya, kebanyakan, dengar dengan baik-baik, kebanyakan modus operandi penipuan perakaunan membabitkan manipulasi prosedur dan proses kewangan, serta pengubahan sistem perakaunan dan pengurusan kewangan. Dia kata, jabatan ini selain mengambil tindakan agresif berdasarkan laporan daripada pihak ketiga dan sumber lain, turut mengamalkan pendekatan proaktif dengan memanfaatkan teknologi digital semasa. Ini termasuklah menganalisis data kewangan untuk mengesan petunjuk awal atau red flag dan mengenal pasti kejanggalan dalam transaksi yang dilihat mencurigakan atau luar biasa. Katanya kepada pemberita selepas majlis peluncuran kumpulan Kerja Fraud Perakaunan atau KKFP di sini pada hari ini. Hadir sama Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki dan juga Ketua Audit Negara yaitu Datuk Seri Wan Suraya Wan Muhammad Razim. Ini termasuk menganalisis data kewangan. Ini termasuklah mengesan red flag. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah kehebatan kerajaan sekarang.
Orang tidak sewenang-wenang dapat sakau sekarang. Patutlah ramai orang benci dengan Datuk Seri Anwar. So, ramai mungkin yang ada planning mau sakau-sakau tapi tidak kesampaian. Sudahlah. Bertobatlah cepat-cepat. Jangan lagi. Bertobatlah kepada yang sakau. Kepada yang semua yang sudah sakau, yang sekarang bermain-main di mahkamah, turun naik mahkamah. Nah, cepat-cepatlah bertobat. Semoga Tuhan mengampuni apa yang sudah dibuat. Walaupun undang-undang dunia tetap akan dilaksanakan. Okey, tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan kepada kerajaan Madani yang memang padu. Okey.